Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan lagi setinggi terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menurunkan pada hari ini keberkatan, yakni hari Jumaat ini. Ini dah Sabtu kan? Esok Sabtu. Sepanjang hari tadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatilah kita semua dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung pengajian halaqah Ibnu Katsir kita yang membincangkan ayat Al-Quran Karim yang sedang kita lalui daripada suratul Baqarah. Dan insya-Allah kita bakal untuk kita masuk pada ayat 80 sampailah ayat yang ke-82 hari ini, yang membincangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah Bani Israel sebagai orang-orang yang Allah sebut dalam Al-Quran munafik, yang Allah kita dah sebut pada ayat yang awal dulu mengenai ayat wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebahagian manusia wahai Muhammad yang di hadapanmu menyatakan mereka beriman, kami beriman, tapi sebenarnya mereka tak beriman pun. Yang Allah kata wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tak beriman. Daripada ayat ke-7 surah Baqarah tu Allah ceritakan contoh-contoh dia, dialog mereka bagaimana, sampailah pada hari ini kita masih lagi membincangkan tentang contoh perangai orang-orang Yahudi yang sebahagian kecilnya lah beriman dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, tapi sebahagian besar mereka berulang kali mengkhianati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang sedang kita baca, dan pengajaran umum daripada cerita ini bukan kita nak sekadar menceritakan tentang Yahudi tersebut yang telah berlalu. Saya suka untuk kita ulang bahawa Al-Quran ini dia punya pengajaran itu bukan hanya kepada umum lafaz, bukan pada sebab tertentu, iaitu kisah ni kisah Bani Israel, dia orang ni teruk, bukan macam itu kan. Kita membaca surah-surah Al-Quran, kisah-kisah pengajaran dalam Al-Quran, melihat kita sendiri, mungkin aku termasuk dalam kalangan orang macam ni kan. Kena namakan diri kita tu. Itu yang para ahli tafsir letak kaedah al-ibratu, al-ibrah ataupun pengajaran daripada Al-Quran ini, dia bi umumil lafaz, dia dengan lafaz umum, berarti bukan orang sana yang kena, kita pun umum, secara umum kita mungkin terkena sekali. Laisa bi khususis sabab, bukan semata sebab khusus yang ada pada cerita itu sahaja.
Demikian Al-Quran ini kalau kita jadikan dia satu petunjuk hidayah yang kita ambil panduan daripadanya, mudah-mudahan ia mampu untuk memberikan kita semua hikmah daripada kehidupan kita, insya-Allah. Nak menjadikan agama ni sebagai benar-benar menjadi millah. Millah ni cara hidup. Dan millata abina Ibrahim. Quran kata millata abina, cara hidup ayah kami iaitu Ibrahim alaihi salam. Al-Quran dan syariah Al-Quran ini Allah turunkan untuk memandu cara hidup manusia supaya kehidupan kita lebih baik. Pada ayat yang lepas tuan-tuan, kita cerita agak panjang juga tentang pengakhiran dunia ini di atas peristiwa akhir zaman dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghabiskan sisa hidup pendusta-pendusta ataupun saki-baki pengikut Dajjal yang merupakan kaum Bani Israel yang berbaki dalam dunia ni pada hari ini kan. Sejarah mereka ni daripada sejak zaman Nabi Allah Musa dulu, lebih awal pada zaman Nabi Allah Sulaiman yang dulu-dulu, sampai ke hari ini kaum keturunan mereka masih lagi wujud dan bakal menjadi pengikut kepada makhluk Allah Dajjal yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan. Cerita sikit, bukan sikit, banyak cerita minggu lepas tu sampai nak ambil masa kan. Dan kita sambung sikit kita punya ayat. Kita dah sambung pada ayat yang ke-80 tentang apa yang Allah kata dalam Al-Quran, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata lan tamassanan nar, ni antara bentuk amani yang kita dah sebut pada kelas yang lepas lah. Bani Israel dia ada amani, dia ada angan-angan, dongeng-dongeng yang dia buat menyatakan tentang kebaikan diri mereka. Kitab tak baca, ilmu apa tak ada, tapi dia kerja dia berangan menyatakan yang dia selamat daripada Allah Taala. Yang ni sikit amani kita baca, nanti akan datang. Mereka sebut mereka ni ialah abnaullah. Tu amani yang seterusnya akan datang, kita akan baca ayat tu kan. Mereka kata kami ni nahnu abnaullah wa ahibba, dia kata kami ni anak-anak Allah dan orang yang Allah cinta. Berangan. Solat pun tidak, Nabi Musa pun dia langgau, tiba-tiba dia kata dia ni anak Allah yang Allah cinta. Antara amani yang seterusnya kita baca pada kelas yang lepas ialah Bani Israel. Dia berangan bahawa mereka ni masuk neraka pun tak lama. Illa ayyaman ma'dudah. Dia dah sampai tahap mempermain-mainkan agama Allah. Dia iktiraf kami ni masuk neraka tapi tak lama. Tak lama tu para ahli tafsir menyebut beberapa riwayat dalam Israiliyat menyebut sebahagian pendeta Bani Israel ataupun ulama Bani Israel ni sebut tak lama tu ada yang sebut berapa hari kan? Ada yang sebut 40 hari kan, menyamai hari mereka semua pernah lalai menyembah anak lembu. Ada yang menyebut seminggu 7 hari berdasarkan amani mereka, berdasarkan dongengan mereka yang menyangka umur dunia ni 7,000 tahun. Bila Allah kata satu hari bersamaan dengan 1,000 tahun dunia, satu hari akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun dunia, mereka pun kira-kira, mereka kata seminggu, masuk neraka pun seminggu je. Perangai itu perangai Bani Israel. Siapa yang dalam kalangan orang beriman, ada yang kata alah kita ni masuk neraka nanti keluar balik kan. Tak betul. Orang yang beriman, orang Muslim yang beriman nanti, setelah Allah Subhanahu wa taala membakar semua dosa-dosa dalam neraka Tuhan, kecuali yang syirik kan? Yang buat dosa besar lain, yang tak minta ampun, yang banyak buat dosa maksiat, yang berat dia punya mizan ke dosa dia, walaupun dia Muslim, dia masuk neraka Tuhan. Selepas dia dibakar dalam neraka Tuhan dengan tempoh yang Tuhan inginkan, tahun lamanya. Ada hadis Nabi yang menyebut tentang rajulun yadkhulunal jannah ba'da kulli ashabil jannah ilal jannah. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, lelaki yang masuk syurga selepas semua ahli syurga masuk syurga. Lelaki ni dia masuk neraka dah, lepas tu keluar balik. Sebab akhirnya dosa-dosa dah dibakar semua, tinggal sebesar zarah iman saja yang ada dalam diri dia. Iman itulah yang bawa dia pergi ke syurga Tuhan. Tapi siapa hari ni yang dengar hadis tu, dia kata, oh kita nanti masuk syurga juga. Tak apa, dosa sikit pun nanti masuk syurga juga. Jaga.
silap-silap dia kekal dengan dalam neraka Tuhan bersama dengan Bani Israel ni. Sebab dosa besar main-mainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Bani Israel sebut macam tu, dia kata kami tak masuk neraka, melainkan sekejap je. Ada yang kata 40 hari, ada yang kata seminggu kan. Qul attakhaztum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Allah tidak memungkiri janji dia. Atau kamu ni hanya orang-orang yang am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kamu ni orang yang hanya mengatakan, yang hanya claim Allah kata sebenarnya kamu tak tahu pun. Ni perangai Bani Israel, dia suka claim yang ni Allah kata, ni Allah kata, ni padahal Allah tak kata pun. Okey tuan-tuan, sikap tu ataupun sifat suka mendakwa-dakwa, suka buat cerita dongeng, amani pada agama dia tu, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan pada ayat yang ke-81 kaitan dia. Allah kata bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey tuan-tuan, kita pergi yang ujung tu. Allah kata mereka ahli neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi amaranlah untuk orang, untuk mana-mana orang yang mencabar kekuasaan Tuhan, kalau dia duk dakwalah masuk neraka, aku jahat-jahat masuk neraka, pun aku orang Islam, nanti kau keluar balik masuk syurga pula. Kau kafir, kau dalam neraka selama-lamanya. Kita duk kata macam tu, kita sebenarnya terlibat dengan perangai Yahudi ni. Allah kata perangai Yahudi yang dakwa kami 7 hari je masuk neraka, nanti keluar balik. Perangai itu mengakibatkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulaika ashabun nar, mereka masuk neraka, ahli-ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Baik tuan-tuan. Jadi itu amani ataupun kisah dongeng ataupun agakan sangkaan-sangkaan orang Yahudi pada pendirian mereka tentang nasib diri mereka dalam neraka Tuhan Jalla wa Ala. Allah Subhanahu Wa Taala dia dedahkan Bani Israel memang suka, dia ambil agama ni, dia claim Tuhan kata kan. Yang kita baca ayat awal dulu, Bani Israel ni memang sedap, dia memang cukup suka baca, suka dia dakwa ni agama punya, ni agama punya, ni agama punya. Dia ubah kitab, ubah. Tu Tuhan kata fawailul, yang kita baca ayat yang awal dulu, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besar untuk orang yang mengubah kitab dengan tangan mereka sendiri. Lepas tu dia claim, dia kata ni Allah kata ni. Ramai mak tuan, hari tu tuan, ramai orang yang suka buat macam tu. Walaupun dia tak buat pada Quran, tapi pengalaman saya masa buat tesis, saya punya first degree dulu kan, ada orang yang suka ambil orang lain punya kajian, dia claim dia punya kajian. Ini kadang-kadang plagiat. Tuan-tuan plagiat apa? Plagiat ni dia boleh trace apa, dia ciplak orang punya idea kan. Dalam akademik dia panggil jenayah akademik. Pernah ada fuqaha pernah bahas hukum kita ambil, hukum kita buat jenayah akademik ni, curi satu ilmu orang, kita claim ilmu kita. Sedangkan kita tak buat kajian pun, orang tu yang gaji, kita claim kita punya ilmu. Letak bawah tu copyright. Apa hukum kan? Ada dibahas oleh para fuqaha. Hukum kita ciplak ilmu orang dibahas oleh para fuqaha. Luas ilmu Islam ni. Yang tu tuan, sebab apa orang suka buat macam tu? Suka ambil orang punya, cakap dia punya. Ini semua tuan kesan daripada perangai Bani Israel lah. Dia suka cakap agama ni, lepas tu dia claim ni Allah kata tau. Jangan main, ni Allah kata. Padahal dia dah ubah kata-kata tu. Dia claim ni Allah kata, ni Allah kata, ni Allah kata. Dia petik ni Rasul kata, ni Rasul kata. Sedangkan Rasul tak kata demikian. Tuan nak jadi orang yang teliti dengan disiplin dalil ni, tuan belajar ilmu hadis. Ilmu hadis ni dia ada satu ilmu periwayatan yang dia macam ada filter. Agama ni maklumat ilmu ni dia ada filter, penapis dia, nak tahu ni sumber mana kan. Ilmu periwayatan tu penting, yang perlu dikaji oleh para penuntut ilmu akan ilmu periwayatan, supaya kita teliti apa maklumat kita dapat. Tangan ni jangan gatal nak tekan forward berita kan. Ahli ilmu dia tak suka forward berita ni. Tak suka forward sebab tak teliti mana sumber dia yang dia dapat. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kalau betul
Mana janji Allah yang Allah kata, Allah sebut dalam ayat 80 tu kan, qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdan. Kalau betul lah kamu masuk neraka tak lama, mana je perjanjian yang kamu janji dengan Allah tu? Mana yang Allah kata kamu masuk neraka tak lama tu? Mana? Ataupun am taquluna 'alallahi ma la ta'lam, ataupun kau cuma dakwa apa yang kau tak tahu daripada Tuhan. Dia cuba nak dakwa apa yang tak tahu daripada Tuhan. Dia claim orang tu cakap kan. Ini satu jenayah besar dalam agama. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan lagi, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah kata bala, bukan macam tu ataupun sama sekali tidak. Bala ni maksud dia tak, sama sekali tidak. Tak ada, bukan macam itu lah. Itu lebih kurang. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Sesiapa yang kasaba sayyi'ah, yang buat dosa, wa ahatat bihi khati'atuh, dan dosa tu menjadikan dia ni, dia imun. Saya nak guna perkataan imun. Imun ni bermaksud dia lali, dia macam dosa tu lali dengan dosa tu. Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka, mereka jadi ahli neraka, bahkan mereka kekal dalamnya. Ayat ini membuktikan ada orang yang masuk neraka tak kekal dalam dia, dan ada orang kategori yang masuk neraka kekal dalam dia. Yang buat dosa macam Bani Israel ni, duk main-main agama, duk claim yang Tuhan tak kata, dia kata, yang duk kata asal neraka pun kejap bersalahnya. Dia jadi kaum yang kekal selama-lamanya. Tapi kita tak nafikan ada kaum yang tak kekal dalam neraka, yang keluar semula lepas dia masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Dan pangkal ayat itu Allah kata man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Dan ada satu perkara besar yang kita kena tahu daripada ayat ni. Al-Hafiz Ibn Kathir sebut, dan ayat ni bermaksud yang dosa klaim ataupun dosa berangan yang dia selamat dari neraka ni, Yahudi buat tu dosa besar. Tapi umum lafaz, kata Ibn Kathir, para ahli tafsir yang lain seperti Abul Aliyah, Mujahid dan juga Al-Hasan menyatakan bahawa riwayat ayat tentang wa ahatat bihi khati'atuh, siapa yang buat dosa, secara umumnya dosa besar ke dosa kecil ke, dia buat banyak. Dia buat banyak kali. Perkara tu menjadikan ahatat bihi khati'atuh. Maksud dia apa tuan? Kita kalau banyak buat dosa, berulang kali buat lagi, kita khawatir nanti dosa tu dia akan jadi, kita lali kenapa kita macam dah selalu sangat buat dosa, kita dah macam kalau tak buat dosa rasa tak sedap. Apa maksud apa dalam bahasa Melayu lali yang mana? Kita biasa makan nasi kan, bila tak makan nasi rasa macam gigil tangan dah. Saya sekarang dah kurangkan sikit makan nasi sebab karbo banyak sangat kan. Kadang-kadang makan, lebihkan protein, jaga makan, lebihkan protein. Agama tuntut perkara tu, jaga kesihatan. Bila tak makan nasi, masa awal, bila tak makan nasi, sehari kena makan sikit je, ambil secoet nasi je. Lebihkan sayur, lebihkan protein. Tangan tuan-tuan menggigil. Betul lah menggigil. Kawan saya tuan-tuan pergi belajar keluar negara, lagi tak jumpa nasi. Tension dia jadi macam apa? Macam dadah nasi tu. Jadi macam gigil tangan. Macam gigil kan. Saya pergi Kelantan baru tahun lepas. Pergi Kelantan masa sebelum Covid, pergi Kelantan. Ada urusan kan. Tak jumpa tu canai tuan-tuan. Nasi lemak pun tak jumpa. Seminggu kat Kelantan tak jumpa tu canai. Mana tu canai? Sampai kita rasa macam hidup ni tak sempurna sebab tak ada tu canai. Bila balik Melaka tuan, sampai je Melaka tak balik rumah dulu, cari tu canai dulu. Makan tu canai tu sedapnya tu canai. Seminggu tak ada tu canai. Sedap makan tu canai tu, biar kuah meladung tu. Banjir dalam tu, makan macam naik 2-3 keping. Sedap macam naik tu tuan. Makna kita sampai lali. Dah biasa utus canai tidak pagi, utus canai. Bila tak kena utus canai, kena makan nasi dagang. Nasi dagang apa benda makan bagi-bagi nasi dagang. Nasi apa? Ikan tongkol kan? Kat Kelantan kan? Apa kena mana nasi dengan sama bagi kan? Nasi lemak tak ada, utus canai pun tak ada. Kita tuan, seminggu tu rasa macam, aduh hidup aku macam nak buat ni. Tak makan tu canai. Utus canai je pun tak makan, dah resah kehidupan. Tu maknanya dah lali. Lali sangat dengan utus canai. Lali sangat dengan nasi. Bila tak kena nasi, menggigil tangan. Tuan, sebagian orang saya tahu, sebagian orang tuan tak minum teh tarik satu hari, menggigil tangan dia. Saya tahu ada orang yang macam tu. Sebab saya pun ada pengalaman.
orang peling saya yang macam tu, ada pengalaman kan. Dia gigil tak minum teh tarik. Saya suruh cakap minum air masak. Air masak yang barang kita perlu air masak, bukan air warna-warni. Air masak yang perlu. Dia cuba main masak air masak ya. Malam-malam gigil tangan dia sebab tak kena teh tarik. Tu maknanya badan dia dah macam imun. Dia mesti nak teh tarik juga. Nak air warna-warni tu juga. Jadi kan dia macam tu pelaku-pelaku dosa. Bila dah rutin harian buat dosa, dia tak kawal perkara tu, akhirnya dosa tu akan sinonim dengan dia. Dia kalau tak buat dosa, dia walaupun tak ada keperluan nak buat dosa, dia nak buat juga dosa tu. Macam orang yang dah lali mencuri tuan. Bila dah kaya pun nak juga mencuri lagi. Yang ni agama suruh potong tangan dia. Dah kaya-kaya, tak ada keperluan nak mencuri. Yang ni agama suruh potong tangan dia. Yang mencuri terdesak, yang mencuri sebab apa-apa pun ada hukuman. Tapi wallahu ta'ala alam, para fuqaha telah membahaskannya, kita tak nak bincang. Tapi dia tak sama dengan orang yang mencuri sebab dah immune mencuri. Yang tu agama kata bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Dia hari-hari buat dosa. Hari ni langgar arahan Nabi Allah Musa. Besok engkar perjanjian dengan Tuhan. Besok tak dengar cakap Nabi Allah Musa lagi. Engkar lagi. Lama-lama satu hari tak ada arahan pun dia nak engkar juga. Dia dah macam immune dengan dosa. Dia macam dah ketagih nak buat dosa. Tuan-tuan nak tengok penyakit ni tuan. Dia ada pada orang yang jauh daripada agama. Saya buat contoh tuan. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh satu orang soleh, apa nama dia? Abdul Samad nama dia. Dia ada pengalaman jumpa dengan satu orang Syiah. Satu orang Syiah pada zaman dia. Dia jumpa satu orang Syiah tu, dia sebut tentang Syiah ni. Abdul Samad dia jumpa satu orang Syiah. Syiah ni di Syiah Ja'fari. Semasa Imam Ja'far As-Sadiq masih lagi ada di Madinah, cucu Nabi SAW kan. Masih lagi ada. Dia minta Abdul Samad supaya jumpa Imam Ja'far waktu nak pergi ke Madinah. Tanya kepada dia, di manakah tempat aku pada hari akhirat, dalam syurga ke dalam neraka. Dia Syiah ni dia macam mengagung-agungkan keturunan Nabi. Ja'far As-Sadiq ni cucu Nabi kan, dia keturunan Nabi, cicit. Dia suruh tanya sebab dia yakin Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far tahu kedudukan manusia dalam syurga atau neraka. So, satu akidah yang salah, mendakwa satu orang tahu tempat manusia dalam syurga ke dalam neraka. Dia suruh Abdul Samad tanya kepada Imam Ja'far tentang kedudukan dia sendiri dalam syurga ke dalam neraka. Nama Syiah tu Zurarah bin Iyad. Dia satu orang Yahudi di Basrah. Yahudi dekat Basrah. Dekat Iraq. Dia suruh tanya, orang saleh As-Samad tanya, Ibnu Samad tanya kepada Ja'far. Bila dia pergi Madinah buat umrah, dia jumpa Ja'far As-Sadiq. Dia tanya, Ja'far, aku ada jumpa satu orang ni nama dia Zurarah bin Iyad Yahudi. Dia dakwa engkau mengetahui kedudukan dia sama ada dalam syurga ke dalam neraka. Dan dia yakin kau akan jawab syurga. Dia dakwa engkau tahu kedudukan manusia dekat syurga ke dekat neraka. Imam Ja'far jawab, dia dalam neraka Tuhan. Macam mana kau tahu? Dia dalam neraka Tuhan. Sebab agama ni, sesiapa yang mendakwa orang lain tahu kedudukan dia dalam syurga ke dalam neraka, dia orang yang kufur. Kalau macam tu perangai dia sampai ke mati, kalau macam tu i'tiqad dia dalam neraka Tuhan Jalla wa Ala kan. So Imam Ja'far pun tak tahu di manakah kedudukan manusia dalam syurga ke dalam neraka, tak tahu. Bila Ibnu Sammak dia kembali balik ke Basrah, jumpa dengan Zurarah bin Iyad Yahudi tadi. Dia Syiah Yahudi kan. Jumpa, dia kata Imam Ja'far kata engkau dalam neraka Tuhan. Kalau macam ni i'tiqad kau dalam neraka Tuhan. Tuan, dia punya imun dengan dosa. Syiah ni punya imun dengan dosa. Dia kata apa? Dia kata Imam Ja'far tu dia terbalik. Ayat dia tu terbalik. Walaupun dia kata keluar neraka, sebenarnya dia kata keluar syurga. Semua dia tak suka dengan kau ya. Punya dia nak menang kan. Sebab dah terlalu biasa dengan membuat perkara-perkara yang kufur. Jadi Allah beri amaran, dua amaran dalam ayat ni, siapa yang buat kejahatan dan dia meliputi kejahatan tu ahatat bihi khati'atuh,
Dia meliputi kejahatan. Lama-lama nanti dia tak buat jahat, dia akan rasa macam tak syok, tak seronok. Tak ada keperluan pun dia nak juga buat kejahatan. Ni satu benda yang sangat bahaya. Bila sebesar zarah iman dah tak ada fungsi, zulumat, kegelapan dalam jantung hati dia akan mengawal diri dia. Maka Allah kata orang macam ni, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada tak orang non muslim tuan yang bukan Islam yang tak masuk neraka? Ada tak tuan? Sebab Al-Hafiz Ibn Kathir dia bahaskan perkara ni banyak dalam ayat-ayat tentang hum fiha khalidun ni. Ada yang kekal dalam neraka. Ada tak orang non muslim yang kafir yang tak masuk neraka Tuhan? Ada tak tuan? Ada kan? Tuan-tuan kalau baca dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali juga ada sebut tentang perkara tu, iaitu orang-orang yang dinamakan sebagai Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni ialah orang yang tak sampai pada dia langsung tentang agama Islam, tak sampai langsung pada dia. Tapi dunia hari ni tuan-tuan, dunia yang penuh teknologi hari ni, tak mungkin orang tak tahu Islam tu apa, tak mungkin kan. Tapi jika benarlah ada orang dalam hutan ceruk mana, lahir dalam hutan Amazon mana, dia tak dapat langsung Islam tu. Yang dia tahu yang dia tahu nampak pokok, cari binatang nak makan, dia hidup dengan kaum dia yang pakai cawat tu, hungar-hungar tu. Tak ada langsung hidayah apa, tak sampai orang tak jumpa pun dia dalam tu. Al-Fatrah. Al-Fatrah ni dia berlaku sangkang zaman-zaman Allah sebelum mengutuskan rasul-rasul Tuhan ni. Kaum-kaum yang berlalu tanpa ada rasul yang diutuskan untuk membimbing mereka. Kaum ni Al-Fatrah. Tuhan tak zalim pada mereka yang tak mengetahui tentang agama lalu sumbat dalam neraka, tidak. Tuhan tak buat demikian. Al-Quran menyebut wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsu alaihimur rasula. Quran kata kami tak mengazab mana-mana orang sampai datang kepada dia utusan yang bawa agama kepada dia. Jadi jika dia betul-betul tak ada makluman, tak ada apa, tak tahu apa, duduk tak ada teknologi, tak tahu apa tentang Islam, dia selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali juga menyebut tentang orang-orang yang faham Islam tapi dia salah faham pada agama, menjadikan dia jauh pada agama. Orang yang bawa agama tu salah pada dia, sampai dia salah faham, tak betul agama ni, Islam tak betul ni, sebab orang tu salah bawa agama. Dia bagi tahu Islam dengan cara yang salah. Sebagian para fuqaha juga sebut dia selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tapi ayat ni menyebut tentang ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka yang main-main agama Tuhan macam ni, dia kekal dalam neraka Allah taala. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang amanu, yang beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal dengan amal yang saleh. Orang beriman tak cukup dengan beriman, dia beramal dengan amal yang saleh. Tak cukup dengan beramal, amal tu mesti amal saleh. Dia tak boleh amal yang tak saleh. Dia beramal, dia beriman, dia percaya mengabdi, dia percaya Allah wujud, dan kepercayaan tu disertai dengan beramal, mengabdikan diri pada Allah. Dan mengabdikan diri pada Allah tu mesti dengan cara yang Allah mahulah, baru jadi amal saleh. Kalau tak, konsert pun boleh jadi konsert amal saleh kan. Buat konsert, panggil artis malam tahun baru, berjoget, bazir bunga api apa semua, konsert amal dia kata. Sebaik dia tak letak konsert amal soleh. Habis kita pergi kan. Tak, kita kata amal ni ialah amal soleh ni ialah amal yang mengikut cara yang Allah mahu. Bukan yang kita buat sendiri, yang kita mahu, tak. Allah dengan Rasul mahu macam mana. Dia beriman, dia percaya, lepas tu dia beramal pula dengan amal soleh, amal yang Allah mahu. Dengan salatnya macam mana, dengan zikirnya macam mana, dengan ibadah lain, zakatnya macam mana, puasanya macam mana, semua dengan aturan-aturan yang Allah dan Rasul tetapkan. Nak memahami bagaimana kaedah mengabdikan diri ikut cara Allah dan juga Rasul, tak lain tak bukan, tak dapat kita faham dengan cara baca Quran je, baca hadis je, melainkan perlu teliti pandangan-pandangan para mujtahidin, para fuqaha yang telah membahaskannya. Sebab saya tahu ada orang dia kempen mazhab kami Allah Rasul. Boleh kan? Dia melangkau Imam Syafi'i, melangkau Imam Abu Hanifah, melangkau para mujtahidin, para fuqaha yang empat, melangkau semua. Mazhab kami Quran Sunnah ya. Kalau betul lah dia mujtahid sampai boleh faham Quran Sunnah dengan kefahaman yang tepat,
ilmu dia yang dah mantap tu, wallahu ta'ala alam dah. Tapi kita tuan saya, tuan-tuan, masing-masing orang awam memerlukan pandangan para fuqaha untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam agama Tuhan Jalla wa ala. Dan ahli-ahli ilmu tuan, ustaz-ustaz utamanya lah, sebahagian bab dia mungkin bukan orang awam, dia mungkin orang yang tahu, dia muttabi', dia orang yang tahu. Tapi ustaz tak tahu semua benda. Sebahagian ustaz dia mahir fiqh, dia bukan orang awam dalam fiqh, kan? Tapi dalam faraid dia mungkin orang awam. Dia ni ustaz yang dalam faraid dia orang awam, kan? Tu tak semua ustaz tahu semua benda. Doktor pun macam tu. Doktor dalam bidang operate ada doktor pakar dia. Dia pakar dalam bab ni, dia bukan orang awam. Tapi dalam bab lain dia mungkin doktor awam dalam bab ni aku tak tahu ni. Ni kita tanya doktor pakar lain ni. Dia mungkin dentist pakar bab gigi. Yang ni pakar bedah, kan? So ada masing-masing. Macam juga ustaz. Ustaz yang dia mengkaji banyak bahasa Arab, dia mahir tafsir, dia mungkin mahir tafsir dan juga hadis. Dan juga fiqh mungkin, kan? Tapi dalam bab yang lain, dalam ilmu yang lain, mungkin dia awam. So saya pun ada bab agama yang saya awam. So para agamawan jangan nak kerek sangat, nak kata kita tuan-tuan ni orang awam, dengar juga saya. Oh no. Jangan nak macam tu. Jangan nak dabik dada tinggi ilmu. No, tak. Semua asatiza, semua ustaz perlu sentiasa belajar agama supaya dapat sama-sama memahirkan manusia-manusia yang lain. Okey. Beriman satu, kemudian beramal tu pula mesti amal yang saleh. Maka Allah kata ulaika ashabul jannah, mereka ni sahabat syurga, ahli syurga, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam dia, khalidun, kekal selama-lamanya. Syurga Tuhan Jalla wa ala selama-lamanya. Dia beza dengan ahli neraka Tuhan yang Allah sebut contoh dia tadi, Bani Israel dan juga orang yang perangai sama macam Bani Israel, mereka kekal selama-lamanya dah dalamnya. Baik, Al-Hafiz Ibn Katsir sebelum dia melangkah pada ayat selepas 83 tu, dia ada satu bab dalam riwayat Ibn Katsir ni, dia sebut tentang, walaupun tuan, ayat ni fokus kepada dosa-dosa besar yang Bani Israel buat, sampai dosa besar tu wa ahatat bi khati'atuhu, dosa besar tu sampai dah immune, dah meliputi sampai dah lali buat dosa. Tapi kata Al-Hafiz Ibn Katsir, ada banyak dalil yang lain menunjukkan dosa-dosa kecil pun kita kena jaga-jaga, kan? Dosa kecil ni kita setiap hari buat. Dia terhimpun. Khawatir dosa-dosa kecil tu nanti akan menjadi satu dosa terkumpul yang sangat banyak dan juga yang sangat besar. Saya nak kempen tuan-tuan, jangan bila buat dosa kecil, jangan dosa kecil, jangan cakap macam tu. Dosa kecil je pun, setakat buang sampah, dosa kecil je pun, jangan. Anggaplah perbuatan ni, dosa ni dibenci Tuhan. Allah tak suka membuat dosa. Anggap dia dibenci Tuhan. Walaupun dengan buang sampah sekalipun. Buang sampah merata, kan? Atau buang sampah kat rumah orang, lagi teruk dosa tu, kan? Anggap dia satu zalim pada binatang, kan? Sepak kucing nak makan, tak makan dah lah, sepak buat apa? Anggap dia dibenci Tuhan. Jangan tengok dosa setakat buang sampah selai. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir, dia sebut dalam sebuah hadis Nabi daripada riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, Nabi kata iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, rawi a'la dia. Nabi kata iyyakum, jaga-jaga kamu, wa muhaqqiratiz dzunub, dengan dosa-dosa yang muhaqqirat, dosa yang kecil. Tapi muhaqqirat dia jamak, dosa-dosa kecil yang banyak tu jaga-jaga kamu. Dosa kecil tapi tiada hari buat banyak, lama-lama jadi banyak. Sebab Nabi kata fa innahunna yajtabi'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Sesungguhnya dosa kecil itu bila dia yajtami'na, dia dikumpulkan di atas seorang lelaki, dia bakal membinasa. Yuhliknahu, dia bakal membinasakan kamu. Dosa kecil pun tuan, bukan setakat dosa besar yang kita sebut wa ahatat bihi khati'atu, bukan setakat dosa besar yang kita baca dalam ayat tadi. Dosa kecil pun tuan, kita nak kena hati-hati. Kita nak kena hati-hati dosa-dosa kecil ni. Banyak dosa kecil, kan? Langgar traffic light saja langgar traffic light, kan? Orang nak jalan terhenti sebab apa yang langgar traffic light, aku nak jalan tak boleh, dia hijau, dia merah jalan. Marah orang hon, tong dia hon.
Alah, setakat langgar lampu merah, apa besar sangat dosa. Kita cakap macam tu. Satu hari buat macam tu kan. Buat lagi. Parking tak ikut petak. Sampai orang nak masuk tak boleh. Nampak macam kecil, memang kecil pun. Kes kecil. Hari-hari kita gacau laluan orang. Nabi pernah sebut, satu orang yang beriman ialah orang yang dia tolong orang lain kemas jalan. Kan, dalam hadis yang sahih Nabi sebut tentang satu orang manusia yang beriman kepada Allah ni, dia akan imatatul adza 'anil tariq, dia bersihkan laluan supaya memudahkan orang jalan. Tapi awak sekat jalan orang, bukan roblok tu okeylah kan, bukan roblok. Dia sekat jalan orang, maknanya dia halang orang lalu lalang. Kalau nak parking tempat yang tak dibenarkan parking pun, pastikan orang lain boleh lalu. Jangan kacau orang. Nampak macam kecil, tapi jika dibuat banyak saban hari, kita khawatir. Nabi sebut dalam hadis ni tentang muhaqqiratiz dzunub kan. Cakap satu benda yang saja nak sindir orang, menyakitkan hati orang. Kita cakap benda yang orang dengar tu sipi-sipi kena dekat dia. Kau ni semua besar, otak je kecil. Nampak macam biasa ayat tu. Tapi kita pilih dia. Otak ni macam bodoh sangat. Kita pilih dia. Dia dengar malu dia kan. Dia malu. Orang lain semua gelak kan. Kita orang gelak dengan dia. Dia malu. Yang ni tuan-tuan, nama dia Sukhriyah. Gunakan satu bentuk benda yang metafor untuk sindir orang lain dalam keadaan kelakar. Orang lain gelak. Dia malu. Dia dengar malu. Orang lain gelak kan. Engkau ni letak air kat bawah, hantar sepak, jatuh tu, pecah air tu. Kita kata apa? Yang letak kat bawah ni bola tau, bukan cawan. Yang lain dengar, dia gelak. Kiki gelak dengan kita lah. Kita yang kena ni malu. Sebab apa orang tu gelak? Sebab dia lawak kan. Yang ni nama dalam Quran dinamakan sebagai sukhriyah. Allah kata, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu kaum ni dia sukhriyah. Dia mempelekehkan, melawak-lawakkan kaum yang lain. Nak tegur secara jelas. Air letak ke atas, kalau kat bawah nanti orang tersepak, ni pecah cawan nanti. Jelas. Apa nak sindir orang dengan lawak kan? Walaupun kelihatan dosa kecil, hari-hari kita buat, kita anggap ni satu kalimah sentap yang bagus. Lama-lama nanti dia akan terkumpul. Dia kata, ya muhaqqirat, jaga-jaga kamu dengan. Dalam hadis lain Nabi kata, kamathali qaumin nazalu arda falatin fahadara sani'ul qaum faja'ala ar-rajul yantaliqu fayaji'u bil'ud war-rajul yaji'u bil'ud hatta jama'u sawadan fa'ajjaju naran wa andaju ma qadhafu fiha. Nabi kata, hadis ni, kamathali qaumin, seperti kaum nazalul arda falatin, dia singgah kat sebuah tanah yang falatin, yang tandus. Fa hadara sani'ul qaum, datang satu, lalu mereka lakukan satu perkara dengan cara satu persatu pergi kembali bawa sepotong kayu, hinggalah fayaji'ul bil'ud, sampailah kayu tu sikit-sikit lama jadi banyak. Nabi kata, Nabi umpamakan dosa kecil ni macam satu orang singgah kat sebuah kawasan yang tandus, yang kering puntang, tak ada apa-apa. Satu kaum datang, letak satu kayu. Besok datang lagi satu kaum, ambil lagi kayu sikit lagi. Lama-lama kayu tu jadi banyak. Warajul yaji'u bil'ud wa yamtalik fayaji'u bil'ud. Satu kaum bawa sekumpul kayu, kaum lain bawa kayu lain, hatta jama'u sawadan, sampailah kayu tu, asalnya kayu satu je, nyalakan api satu je. Bila kumpul kayu tu banyak-banyak, macam ranting kayu, kita bakar api satu kat bawah kan. Kita letak ranting kayu kat atas lagi, letak ranting kat atas. Lama-lama api tu akan marak besar. Nabi kata macam tu, dosa kecil macam tu lah. Nampak macam satu api dekat satu ranting. Letak daun atas dia, terbakar besar sikit. Letak kayu atas dia, terbakar lagi. Lama-lama dia marak, dan macam itulah sebuah kampung boleh terbakar disebabkan satu je api. Dosa kecil macam tu Nabi umpamakan, suruh kita hati-hati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ini. Para ahli tafsir menyebut ayat walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannahum fiha khalidun. Sebelum tu kita dah cerita tadi tentang betapa ahli neraka ni, walaupun dengan dosa besar satu hal, kita pun mengetahui bahawa bukan setakat dosa besar,
dosa-dosa yang kecil juga Nabi kata iyyakum, jaga-jaga kamu. Jadi ayat ini kita nak hati-hati daripada menjadi orang-orang Yahudi yang suka menyampaikan dongengan agama, al-amani kan. Kemudian ayat Quran ni juga antara pengajaran dia ialah hati-hati amani yang Bani Israel buat ni, kita pun nak sama nak kena ikut supaya jangan sekali-sekali kita main-mainkan agama cara demikian, sebab ianya dosa besar yang mengekalkan kita dalam neraka Tuhan. Dalam pada cerita dosa besar, para ahli tafsir seperti Ibn Kathir ni tetap menafsirkan bahawa jaga-jaga juga dosa besar yang disebut dalam Quran ni bermaksud juga secara umumnya, bermaksud kita kena jaga-jaga dengan dosa-dosa yang kecil. Dan Nabi SAW berpesan dosa kecil ni macam kayu api yang kau letakkan satu api dan marakkan dengan kayu-kayu kecil yang lain, lama-lama api itu membakar tempat-tempat yang besar. Allah Ta'ala alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna wa fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma wastakharna ma'al al-jibal wasabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu.